Baik, Assalamualaikum saudara-saudari, salam sejahtera, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Sebelum saya mulakan apa-apa, saya terus perkenalkan tetamu saya rasa anda semua kenal Tuan Muhammad Hanif Katri Abdullah. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam saudara Regi, para penonton. Sudah lama kita tak bersiaran. Terima kasih di atas jemputan malam ini. Terima kasih sama-sama. Dan saya akan mengambil masa sedikit untuk menjelaskan mengapa sidang ini diadakan. Tetapi sebelum itu, saya hendak minta bantuan anda semua untuk mesej kepada saya jika audionya jelas. Anda boleh lihat apa orang kata, skrin dia tu sempit, ya. Tapi ini tidak dapat dielakkan. Maklumlah ada macam-macam kekangan dikenakan, gangguan dan sebagainya. Anda pun tahu, anda pun menonton suara saya, siaran saya sebelum ni. Baik, jadi di belah saya, penilaian saya ialah suaranya jelas. Okey, saya cuba cek ya. Penilaian saya ialah suaranya jelas. Okey, so jelas. Okey, terima kasih Tuan Hanif. Kita test audio Tuan Hanif. Tadi Tuan Hanif cakap sepatah dua berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun skrin sempit, dia memuatkan saya yang tidak begitu tebal badan saya. Ya, baik. Jadi saya di belah saya berpuas hati dengan kualiti audio. Di belah anda, jika anda audio dia tidak jelas, mungkin anda boleh ke bilik atau tempat yang tidak ada gangguannya. Siaran ni akan terjawab banyak soalan anda yang anda sentiasa kemukakan kepada saya, dan saya pun dah beri penjelasan ya, apa dia kuasa berperlembagaan yang di Pertuan Agong dan sebagainya, dan juga perkara bersangkut paut dengan Akta Anti Lompat Parti yang telah saya jelaskan. Tetapi sekarang kita ada the man himself, the pakar, okay, untuk menjelaskan kepada kita mana betul, mana silap. So tujuan sesi ini adalah untuk menajamkan pemahaman saudara-saudari berhubung dengan perlembagaan persekutuan dan perkara-perkara berkait dengan Akta Anti Lompat Parti yang saya berterus terang Tuan, ianya sedang dimanipulasi baik oleh pemimpin politik malah dan ataupun laskar cyber dan sebagainya, dan ini sedang mengelirukan rakyat. Jadi mana yang betul, mana yang silap, hari ini kita akan perincikan. Dan seperkara lagi, memandangkan siaran saya sentiasa diganggu ya, macam-macam gangguan ada, kekangan ada. Jadi seandainya siaran itu terganggu dalam pada kita sedang membicarakan sesuatu, jangan ke mana-mana. Saya akan akhiri siaran dan saya akan mulakan siaran baru, di mana di dalam siaran baru kita akan bersambung dengan topik yang diganggu ya. So jangan ke mana-mana sehingga saya memberitahu ya, siaran ini sudah berakhir. So, saya nak mulakan Tuan Hanif ya. Saya sentiasa berbincang dengan audiens saya berkenaan dengan kuasa yang di Pertuan Agong. Sebab benda ni timbul adalah untuk sekian lama. Jika kita nak dengar versi apa itu kuasa agung daripada ahli-ahli politik, dan kita tidak boleh salahkan rakyat, sebab rakyat ni kadang-kadang dia nak rujuk kepada pemimpin. Dah nama pun pemimpin. So bila pemimpin bercerita, ada kalanya ianya separuh masak, ada kalanya ianya tidak tepat dengan disengajakan dan sebagainya. So saya ada memberi satu penjelasan kepada rakyat apabila mereka bertanya kepada saya berkenaan dengan kuasa budi bicara mutlak yang di Pertuan Agong dalam hal-hal berkaitan dengan pelantikan Perdana Menteri dan keberadaan terus Perdana Menteri di pejabat. Okey. So mungkin selepas saya berikan naratif perbincangan saya dengan audiens saya, Tuan Hanif boleh perbetulkan, boleh atau setuju, tidak setuju, atau tambah dan sebagainya. Baik. Jadi apa yang telah saya utarakan kepada rakyat adalah satu perkara yang pada dasarnya, pada pemahaman saya, sebelum saya mengutarakannya lebih sebulan lepas, memang tidak ada pemimpin politik yang sentuh benda ni, malah mereka mentafsirkannya dengan salah. Iaitu
Yang di-Pertuan Agong memiliki kuasa budi bicara mutlak dalam hal berkaitan dengan pelantikan Perdana Menteri. Now, selalunya dalam sejarah negara kita sudah berlaku beberapa insiden di mana akuan bersumpah telah diminta atau dipersembahkan. Baik, contohnya Sulaiman, saya tak nak rujuk kepada Anwar ke Mahathir ke siapa ke Najib ke, so kita ambil Sulaiman. Okey, contohnya ada seorang ahli parlimen bernama Sulaiman. Jadi parti yang dia wakili ataupun sekumpulan parti telah mengemukakan 120 contohnya akuan bersumpah untuk menyokong Sulaiman sebagai Perdana Menteri. Okey. Walau bagaimanapun, yang di-Pertuan Agong boleh saja tidak mengindahkan 120 itu dan melantik terus orang lain yang tidak dicalonkan sebagai calon Perdana Menteri kerana perkara 43/2 menetapkan bahawa yang di-Pertuan Agong memiliki kuasa budi bicara penuh lah, mutlak, yang pada hemat Seri Paduka Baginda Tuanku Sulaiman mungkin, ada perkataan mungkin sana, mungkin mendapat sokongan majoriti. Mungkin Tuanku ada sebab-sebab dia tersendiri, tapi dia lantik. So ini adalah satu senario lah saya berikan supaya saya tidak perlu rujuk kepada Anwar ke apa. Jadi apakah pandangan Tuan Hanif berkenaan dengan penjelasan saya? Dia satu penjelasan atau pendapat yang tidak salah tentang kebawah-duli yang di-Pertuan Agong mempunyai budi bicara mutlak. Sebenarnya ada dua perkara yang perlu dihuraikan di sini, saudara Regi dan para penonton. Yang pertamanya adalah apakah dia kuasa kebawah-duli Agong dalam melantik Perdana Menteri. Dia ada tiga presumpsi di situ. Dia ada tiga anggapan. Satu, perkataan yang wujud adalah pada hemah baginda Tuanku. Hemah ni adalah anggapan, iaitu pendapat Tuanku. Pendapat ni tidak semestinya perlu ada formula pengiraan ilmu hisab yang tepat. Pendapat. Kedua, hemah baginda Tuanku bahawa orang itu mungkin memanglah anggapan. Bukannya pasti mempunyai sokongan. Mungkin mempunyai sokongan. So, itu pun anggapan. Ketiga, ia adalah berkaitan dengan sokongan. Nah, sokongan ni daripada 222 ahli parlimen, tak semestinya setiap ahli parlimen cuma mempunyai satu sokongan. Dia mungkin ada pilihan yang lain. Jadi pokoknya di sini ketiga-tiga ayat penting, kunci kata yang penting dalam perkara 432 adalah berpaksikan kepada anggapan. So bila ada tiga anggapan, darab tiga, dia jadi 9 kali lebih longgar. Dalam keadaan tu yang membolehkan kebawah-duli yang di-Pertuan Agong menggunakan apa segala budi bicara beliau untuk menentukan bagaimana dia nak melaksanakan tugas tersebut. Tetapi pokoknya dalam apa jua cara sekalipun baginda Tuanku membuat keputusan, tidak boleh dituding jari mengatakan kebawah-duli Tuanku bermain politik. Tidak, sebab itu adalah kuasa yang diberi di bawah perlembagaan. Perlembagaan yang mengatakan pada hemah baginda Tuanku, orang yang mungkin mempunyai sokongan majoriti di Dewan Rakyat. So tiga-tiga keadaan yang berpaksikan anggapan adalah kuasa perlembagaan agung untuk melaksanakan tugasnya, untuk melantik Perdana Menteri. Itu pertama. Yang kedua yang perlu juga rakyat faham adalah perkara ini menjadi lebih sensitif, lebih terserlah dan terzahir dalam keadaan apabila tidak ada mana-mana parti ataupun tidak ada mana-mana gabungan parti yang memenangi kerusi majoriti di parlimen. Kalau kita lihat sebelum daripada PRU 14, iaitu daripada PRU 1 sampai PRU 14, bila adanya PRU, pihak yang menang kerusi semuanya menang majoriti. Ada kalanya sampai lebih pada 2/3 majoriti, ada kalanya sedikit lebih daripada majoriti biasa, 50%. Tapi tidak ada kerajaan yang dibentuk sampai PRU 14 yang dibentuk tanpa memenangi kerusi majoriti. So sekarang ni 222, maksudnya
112. Kalau sebelum tu kurang 50% campur 1 kursi. So sampai PRU 14 tidak menjadi isu kepada kebawadulian di Pertuan Agong. Betul. Sebab yang datang dalam membentuk kerajaan adalah sebuah parti ataupun gabungan parti yang ada majoriti. Jadi semestinya lah nama yang disyorkan atau dicadangkan kepada baginda tuanku tu adalah selogiknya diterima oleh majoriti sebab mereka dah menang. Betul. Mereka dah bentuk kerajaan. Jadi selogiknya mereka akan sokong. Perkara ini cuma menjadi isu sejak Sheraton Move, iaitu dalam menentukan pelantikan Muhyiddin Yassin, iaitu tanpa PRU. Dalam penentuan pelantikan Ismail Sabri, Betul. selepas Muhyiddin dijatuhkan, itu pun tanpa PRU. Dan yang lebih menariknya adalah selepas PRU 15. Kerana lepas PRU 15 tidak ada mana-mana parti ataupun gabungan parti yang telah memenangi kerusi majoriti. Dan pelantikan Anwar Ibrahim bukan sebagai ketua pemenang parti majoriti. Betul. Dia adalah pemenang parti terbanyak yang tak sampai majoriti. So, di sinilah dalam ketiga-tiga keadaan ini, terutamanya sekarang ini pun, isu tentang pembentukan kerajaan melalui kemenangan majoriti tidak wujud. Yang wujud adalah kerajaan yang dibentuk melalui kerjasama, perbincangan, rundingan dan kemudiannya persetujuan pelantikan Perdana Menteri. Ianya tidak bermaksud bahawa saya mengatakan itu bukan satu proses yang sah. Ia sah di bawah perlembagaan. Tetapi ia menimbulkan lagi isu peranan dan kepentingan budi bicara mutlak baginda tuanku untuk menentukan sama ada baginda tuanku berpuas hati 43 pasal 2 itu sudah tercapai atau tidak. So ini dalam keadaan konteks keadaan sejak Sheraton Move 23 Februari 2020 sampai sekarang 7 hari bulan Januari 2024, hampir 4 tahun. Inilah keadaan yang kita wujud. Sekiranya ada apa-apa cabaran kepada majoriti atau sekiranya ada apa-apa keadaan yang memerlukan kebawadulian di Pertuan Agong untuk melaksanakan tanggungjawab semula melantik seorang Perdana Menteri, inilah perkara yang tempoh 4 tahun yang lalu yang akan memainkan peranan penting dalam minda kebawadulian di Pertuan Agong. Pada hemah dia, kemungkinan ada sokongan dan sokongan itu sendiri. Macam manakah cara nak menentukannya? Itu budi bicara mutlak Agong. Baik, saudara-saudari dah dengar sendiri penjelasan daripada Tuan Muhammad Hanif. Jadi rumusannya betul lah. Kuasa tidak terhad yang ada pada Kebawadulian Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk menentukan siapa menjadi Perdana Menteri. Sebenarnya saya juga nak rumuskan akuan bersumpah dan sebagainya pun sebenarnya itu adalah atas budi bicara tuanku. At the end of the day, it is his call, tuanku's call. Ya, sebenarnya betul, itu betul dan tepat. Sebab apakah dia cara, proses, prosedur untuk dilaksanakan oleh Agong tidak dihuraikan dan tidak perlu dihuraikan di dalam perlembagaan. Ia tertakluk kepada selera baginda tuanku berkenaan pada masa itu. Bila saya kata selera, bermaksud karakter. Sekiranya seperti sekarang Sultan Pahang adalah Agong, beliau mempunyai cara beliau seperti A, B and C, itu hak baginda tuanku. Kalau yang menjadi Agong adalah Raja Perlis, maka tertakluk kepada proses dan prosedur bagaimana baginda tuanku Raja Perlis nak menentukan kepuasan perkara 43.2 di minda baginda tuanku. Dan sekiranya Sultan Johor menjadi Agong, maka tertakluk kepada budi bicara dan cara serta prosedur yang memuaskan hati Sultan Johor. Daripada Sultan Pahang ke Raja Perlis ke Sultan Johor, cara dia mungkin berbeza. Tapi kerana mereka melaksanakan tanggungjawab di bawah 43.2, maka sama ada dia perlukan surat akuan bersumpah statutory declaration atau tidak, sama ada mereka nak memanggil secara individu mana-mana ahli Dewan Rakyat ke istana ataupun tidak, atau sama ada mereka nak minta satu persidangan baru Dewan Rakyat untuk mereka sampaikan keputusan melalui speaker
Itu semua adalah budi bicara baginda tuanku. Betul. Dia tidak ada kena semuanya. Tidak ada setiap satu kena ada. Kita takluk kepada baginda tuanku. Ya. Dan sama ada SD itu diminta oleh Kebawah Duli Yang Pertuan Agong ataupun tidak diminta oleh Duli Yang Pertuan Agong, ianya kepada baginda tuanku untuk menentukan sama ada akan membantu dia atau tidak dalam melaksanakan tugas. So it's terlampau luas, tapi satu-satunya yang mempunyai kuasa mutlak adalah Kebawah Duli Yang Pertuan Agong. Okey, audio jelas. Audionya jelas. Saya dapat banyak komen audio jelas. Ada orang yang kata suara tak jelas. Bukan ramai. Ada yang minta tuan ni cakap kuat sikit. Baik. InsyaAllah. Okey, tetapi overall audionya jelas. Ya, saya nak ulang, kita terpaksa, we have to work within our limitations. Okey, sekarang ni banyak kekangan, banyak gangguan, banyak sekatan. So okay. So apa orang kata, kalau saya guna audio sekali, mikrofon sekalipun, percayalah ianya sama, ya. So memang banyak gangguan. Okay. So alhamdulillah kita dapat laksanakan juga bahagian pertama. Okay, untuk yang tu dah settle. Sekarang kita akan perlahan-lahan menyusur masuk ke dalam isu Akta Lompat Parti. Saya nak mulakan dengan satu kenyataan yang pada hemat saya, pada hemat saya, nak masuk kategori baginda tuanku lah ni. Bukan. Pada hemat saya adalah satu kenyataan yang cukup dangkal oleh, saya terpaksa sebut, oleh Zaid Hamidi yang berkata, akuan bersumpah tidak terpakai lagi. Now, ini sebenarnya masuk ke dalam Akta Anti Lompat Parti, tapi saya minta Tuan Hanif, kita jangan bincang Akta Anti Lompat Parti dulu, kita fokus kat akuan bersumpah. Jadi saya telah menegur Zaid Hamidi dan berkata, who are you to say akuan bersumpah tidak terpakai? Sebab tanpa merujuk kepada Akta Anti Lompat Parti ke apa-apa akta, keakuan bersumpah ini adalah satu dokumen perundangan yang sah dan penting. Dan sekali seseorang sudah menulis sesuatu di dalam akuan bersumpah dan menandatanganinya dan kemudian ianya disaksikan oleh the Registrar of Oaths Commission. Pesuruhjaya Sumpah, ya, benda itu sudah jadi satu dokumen rasmi yang penting yang boleh juga dimajukan ke mahkamah sekiranya wujud satu pertikaian, konflik dan sebagainya, dan orang yang telah menandatanganinya bertanggungjawab terhadap segala apa yang tertulis di sana. So saya telah menegur Zaid, who is Zaid to say that. So itu yang telah dikatakan oleh Zaid, ya, akuan bersumpah tidak terpakai lagi. Now kita masuk ke dalam Akta Anti Lompat. Sebenarnya Zaid merujuk kepada Akta Anti Lompat. Okey. So Zaid kita tolak tepi. Akta Anti Lompat ni sekarang ni ada pelbagai interpretasi yang sedang lambung, dimuntahkan sana sini. Kiri kanan dia melayang tuanku. Bukan tuanku. Tuan. Pulau Pinang belum ada lagi sultan atau raja. Tuan, ya. So it's going all direction, ya. Dan semuanya palsu. Ya, semuanya ada yang Zahid berkata, ada dia ni berkata, ada dia tu berkata, oh sekarang ada Akta Anti Lompat Parti, so sokongan kena secara en bloc. Jadi saya telah memberitahu kepada audiens saya beberapa perkara, dan ini saya tahu Tuan Hanif tak sabar-sabar nak jelaskan kepada kami. Jadi izinkan saya dulu saya jelaskan apa yang telah saya jelaskan kepada audiens saya. Pertama, ya, Akta Anti Lompat Parti sebenarnya tidak boleh merampas hak berperlembagaan mana-mana ahli parlimen daripada melaksanakan hak dia untuk menentukan pada bila-bila masa secara sukarela dia sokong atau tidak Perdana Menteri. Dan saya telah memberitahu audiens saya ini kerana banyak faktor, antaranya apabila Akta Perlembagaan Persekutuan dipinda, tidak dipinda perkara-perkara yang berkait dengan pelantikan Perdana Menteri untuk dikaitkan dengan pindaan yang bersangkut paut dengan Akta Anti Lompat Parti. Maknanya tidak ada kaitan. So perkara-perkara yang berkait dengan pelantikan Perdana Menteri masih buta parti dan masih tertakluk kepada ahli parlimen tanpa merujuk kepada parti, tanpa merujuk kepada dasar parti dan apa-apa jua berkaitan dengan parti.
Dan saya juga telah menjelaskan kepada penonton saya terakhir, ya, bahawasanya sekalipun sesebuah parti telah meminda perlembagaan parti untuk diselaraskan dengan Akta Anti Lompat Parti sekalipun, ya, sekiranya seorang ahli parlimen daripada parti itu menggunakan budi bicaranya sendiri untuk menentukan pada bila-bila masa dia sokong atau tidak Perdana Menteri, dan keputusan dia itu melanggar dasar parti, dan kalau contohnya parti telah meminda perlembagaan, keahlian dia terlucut secara automatik, dia tetap tidak perlu kosongkan kerusi di Dewan Rakyat kerana parti tidak boleh rampas hak berperlembagaan untuk menentukan, ahli parlimen menentukan siapa Perdana Menteri. Jadi bila Tuan Hanif dengar semua ni, apa pendapat Tuan Hanif? Secara umumnya, apa yang dinyatakan oleh saudara Regi kepada para penonton dan dirumuskan sebentar tadi, secara umumnya dia tidak salah. In fact, hampir tepat. Ada satu dua perkara yang mungkin di atas kekangan masa, kalau nak dihuraikan akan makan masa yang lama. Tapi secara keseluruhannya betul, ya. Cuma saya nak susun isu berkaitan dengan undang-undang. Saya tidak akan panggil akta, sebab tidak ada akta bebas daripada pindaan perlembagaan. Apa yang berlaku pada masa undang-undang anti lompat parti ini dicipta, mereka telah membuat pindaan kepada perlembagaan untuk memasukkan perkara 49 huruf besar A yang sekononnya akan terpakai berkaitan dengan isu ahli-ahli Dewan Rakyat yang keluar parti yang akan hilang kerusi. Itu yang rakyat kena faham. Undang-undang anti lompat parti yang kita ada sekarang adalah dalam bentuk apakah dia keadaan ahli Dewan Rakyat tu dianggap sebagai keluar parti. Dan apabila perkara itu berlaku, apakah dia keadaan yang menyebabkan dia hilang kerusi hingga perlu adakan PRK dan sebagainya. Itu je dalam 49A. So apa yang mereka buat pada masa itu, mereka terpaksa takrifkan keluar parti itu macam mana. So kalau kita baca aturan 49A, kita perkara 49A, kita akan dapati dengan ringkas keluar parti ini tiga keadaan je. Satu, kalau kita ahli parti A, kita keluar parti A, kita masuk parti Z. Atau yang kedua, kita ahli parti A, kita keluar parti A, kita tak masuk parti, tapi kita jadi bebas. Dan yang ketiga, seorang yang bebas masuk parti A ataupun parti Z, maka dia menjadi ketiga-tiga keadaan ini adalah dianggap keluar parti. Maknanya kata bebas pun boleh hilang kerusi sebab dia dianggap keluar parti kerana dia masuk parti A atau Z. So itu keadaannya. Dan ada juga prasyarat, jika dilucutkan keahlian kerana tindakan disiplin, tak boleh dianggap keluar parti. So itu secara yang penyudah saya cakap tu akan terpakai dalam bahagian last yang disentuh oleh saudara Regi, iaitu kalaupun perlembagaan parti dipindah, untuk cara bagaimana seorang tu boleh hilang, boleh dianggap keluar parti ataupun dibuang parti, maka buang parti tak menjadikan orang tu keluar parti, melainkan klausul tu mengatakan bagaimana dianggap dia sendiri telah keluar parti. Kalau itu cara digubal undang-undang parti tersebut, itu cerita lain. Tapi dia juga akan menampilkan hujah-hujah sampingan yang boleh mencacatkan pindaan tersebut. So pindaan perlembagaan secara automatiknya tidak membantu walaupun. Dan yang kedua yang saya nak uraikan berhubung dengan apa yang dinyatakan secara A. Pindaan ini dibuat pada tahun 2022, iaitu 65 tahun selepas merdeka. Tetapi pada masa kita merdeka, kita sudah ada peruntukan-peruntukan berkaitan dengan hak individu, hak peribadi ahli Dewan Rakyat, iaitu seperti yang disentuh perkara 43 pasal 2 berkaitan pelantikan Perdana Menteri. Kan tadi kita dah sentuh yang pada hemah baginda tuanku mungkin mempunyai sokongan majoriti oleh ahli Dewan Rakyat. Betul. So ahli Dewan Rakyat dalam 43 pasal 2 sudah wujud sejak tahun 1957, dan dia adalah
budi bicara ataupun hak mutlak ahli Dewan Rakyat itu. Tidak berpaksikan apa-apa prasyarat. Walau untuk tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin tidak pernah mengikuti isu tentang perkembangan Akta Anti Lompat Parti, mungkin tidak tahu, dan biasa jelaskan. Parti politik tidak pernah diiktiraf di bawah perlembagaan. Parti politik tidak disentuh dalam perlembagaan sejak 1957 sampailah pindaan dibuat pada tahun lalu 2022. 65 tahun tidak ada perkataan parti politik di dalam perlembagaan. Apabila dimasukkan perkara 49A ini, barulah mereka telah buat pindaan kepada perkara 160, iaitu perkara yang memberi takrifan ke atas mana-mana frasa yang wujud dalam perlembagaan. So bila masuknya frasa parti politik di bawah 49A, mereka telah pindah 160 untuk memberi takrifan parti politik pula. So parti politik telah pun ditakrifkan sebagai suatu persatuan, pertubuhan yang ditubuhkan untuk matlamat politik atau gabungan parti-parti politik. So itu sekarang dalam definisi. Cuba buka sebelum tahun 2022. Saya cabar sesiapa sahaja, kalau boleh menunjukkan perkara ini salah, saya cabar tunjukkan saya salah. Hakikatnya parti politik tidak pernah diiktiraf oleh perlembagaan. Yang meletakkan parti terlampau tinggi kedudukannya adalah pemimpin politik yang dangkal, yang tidak boleh membuat apa-apa melainkan dengan membolot kuasa, memegang tampuk kuasa dalam parti dan membuat keputusan peribadi dan mengatakan ini keputusan parti. Maka mereka perlulah ada pengiktirafan parti di bawah perlembagaan supaya kuasa peribadi mereka boleh diterjemahkan sebagai keputusan parti. Ini saya nak sentuh sebab pada hari ini, hari Ahad 7 hari bulan Januari 2024, ada surah khabar Star, saudara Regi dan para penonton telah pun merungkai isu permasalahan apabila undang-undang anti lompat parti digubal. Kenapa ianya tidak berdemokrasi? Kenapa ia lari daripada hasrat sebenar yang rakyat inginkan dalam lompat parti? Ini saya bersentuh di sini. Sebab apa sebenarnya tujuan rakyat menyuarakan tentang keperluan undang-undang anti lompat parti? Tujuan utamanya adalah apabila berlaku Sheraton Move, maka satu kerajaan yang sah dipilih melalui mandat rakyat dalam PRU, Pilihan Raya Umum secara demokrasi, telah dijatuhkan oleh ahli kerajaan itu sendiri, yakni ahli Dewan Rakyat yang telah diberi kerusi itu telah menarik balik sokongan kepada kerajaan mereka sendiri sampai menjatuhkan kerajaan yang dipilih oleh rakyat melalui mandat rakyat. Ini rakyat tak puas hati pada masa itu. Dan sejak itu sampai sekarang kita mempunyai ketidakstabilan politik. Sebab itulah rakyat kata kita tidak hendak lagi Sheraton Move. Itu sahaja. Bukan bermaksud kalau ada ahli Dewan Rakyat parti A keluar parti A, masuk parti Z, maka kena ambil kerusi dia. Tak. Sebab ahli Dewan Rakyat pun adalah wakil rakyat. Rakyat pun nak ahli Dewan Rakyat yang berani, yang kadang-kadang jika perlu berlawanan dengan polisi kerajaan partinya sendiri. Kalau semua ahli Dewan Rakyat tidak boleh ada pendapat sendiri, janganlah panggil ahli Dewan Rakyat, panggil ahli parti politik. Jangan tipu rakyat. Ya. Jadi apa yang dihasratkan oleh manusia, rakyat Malaysia selepas Sheraton Move adalah supaya Sheraton Move tidak berlaku lagi. Kalau macam contoh baru-baru ini sampai sekarang dikatakan sudah ada 5 orang ahli Perikatan Nasional yang tidak keluar parti-parti Perikatan Nasional, sama ada Bersatu ataupun mana-mana parti lain, tapi memberi sokongan di bawah perkara 432 kepada Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Itu tidak menjadi keluar parti. Sebab kita dah sentuh, saudara Regi pun dah jelaskan sebelum ni, saya dah sentuh bahawa memberi sokongan kepada
Perdana Menteri atau calon Perdana Menteri tidak menjadikan seorang itu keluar parti di bawah 49A. Jadi mereka masih ahli Dewan Rakyat. Dan mereka-mereka ini, apa yang mereka lakukan adalah mereka menambah kuasa Anwar untuk memerintah. Adakah ia menjatuhkan Anwar? Tidak. So bagaimanakah Sheraton Move berlaku? Tidak ada. So kenapa pula perlu dikatakan orang itu hilang kerusi? Kerana pengubah undang-undang pada masa itu. 222 ahli Dewan Rakyat, mereka nak kuasa kepada parti. Nampak tak? Tapi itu pun mereka tak pandai nak bubar sampai tak tercapai. Tetapi pada masa yang sama, kalau ada orang yang sokong Perdana Menteri pada satu ketika, yakni balik pada 24 November 2022, dikatakan lebih pada 112 orang telah menyokong Anwar Ibrahim maka menjadi Perdana Menteri. Tapi sekiranya daripada 112 orang yang lebih ni menarik balik, adakah ianya menjatuhkan kerajaan seperti Sheraton Move? Tidak. Sebab Sheraton Move adalah menjatuhkan kerajaan yang diberi mandat. Ini kerajaan bukan diberi mandat. Betul. Ini adalah kerajaan yang melalui perbincangan dan persetujuan ahli Dewan Rakyat majoriti menjadi kerajaan. Jadi kalau pada 24 November 2022 orang berkenaan ada sokongan majoriti, dan sekarang pada 7 Januari 2024 contohnya, ada antara mereka tarik balik sokongan sampai jatuhkan kerajaan itu, tidak menjadi Sheraton Move. Jangan salah tafsir, jangan salah faham. Dan oleh itu kerajaan itu jatuh secara sah. Dalam Sheraton Move, walaupun kerajaan itu jatuh secara sah, dia jatuh secara tidak bermoral sebab dia menjatuhkan kerajaan yang mempunyai mandat. Di sini dia masih akan menjadi kerajaan yang jatuh secara sah jika itu berlaku dan tidak ada pelanggaran nilai moral sebab bukannya kerajaan mengikut mandat rakyat. Silakan. Saudara-saudari, potong bahagian ni viral sampai orang bulan boleh dengar. Planet Marikh boleh dengar. Ya. Ini bukan saya yang beritahu, ini Tuan Hanif yang beritahu. Apa bezanya bila kerajaan tumbang ketika Sheraton Move, tapi masa tu memang berperlembagaan lah secara perlembagaan, betul. Kejatuhan secara perlembagaan, tapi moral tanpa moral. Tetapi jika moral demokrasi sebenarnya, jika ianya berlaku sekarang, ianya berbeza. Ianya tidak ada isu moral sekiranya kerajaan tumbang sekarang. Potong bahagian ni, saudara-saudari, viral sampai ke bulan. Saya nak sampai ke bulan. Terima kasih Tuan Hanif. Saya nak tahu bulan ada internet. Bulan ada internet, Tuan Hanif. Amerika dah buat macam-macam tapi belum ada Perdana Menteri. Baik. Cuma saya nak tamatkan sedikit balik kepada isu 43.2 dan Perdana Menteri. Jadi pokoknya di sini dalam melaksanakan pada bila-bila masa pun, walaupun selepas wujudnya undang-undang anti lompat parti, kuasa mana-mana daripada 222 ahli Dewan Rakyat yang ditanya siapakah orang yang disokong menjadi Perdana Menteri pada bila-bila masa, mereka berhak di bawah perlembagaan dan undang-undang untuk memberi keputusan peribadi. Mereka tidak tertakluk kepada apa yang dikatakan keputusan parti. Dan di sini saya perlu ambil 5 minit lagi untuk menguraikan apa maksud saya keputusan parti. Ini merupakan satu keadaan yang penuh cacar marba, saudara Regi, sebab sejak bertahun lamanya, sejak tahun 1988 dan berterusan, keputusan parti di bawah undang-undang pertubuhan, iaitu Akta Pertubuhan 1966. Keputusan parti yang tertinggi adalah keputusan ahli-ahli melalui mesyuarat agung tahunan ataupun mesyuarat agung luar biasa, AGM atau EGM. Itu keputusan tertinggi. Keputusan itu tidak boleh dilanggar atau dimungkiri walaupun oleh majlis pimpinan tertinggi mana-mana parti. Tidak boleh dilanggar atau dimungkiri oleh presiden atau pengerusi parti sekalipun keputusan ini.
Nah, sekarang ini sejak 1988 sampai sekarang terdapat beberapa pindaan yang telah dibuat pada Akta Pertubuhan, secara khususnya untuk topik perbincangan pada malam ini, Seksyen 18 huruf besar C yang mengatakan bahawa keputusan dalaman parti tidak boleh dicabar oleh ahli ke mahkamah. Sebenarnya apa yang dimaksudkan dan ditulis lain, tapi mahkamah-mahkamah sejak lebih kurang 37 tahun yang lalu telah memberi takrifan-takrifan yang sempit. Apa keputusan parti pun, apa keadaan dalam parti pun, ahli tak boleh cabar di mahkamah. Itu bagi saya secara profesional sebagai seorang pengamal undang-undang adalah satu keputusan yang terlampau sempit dan tidak betul. Tetapi belum berkesempatan untuk dibawa sampai ke mahkamah tertinggi, Mahkamah Persekutuan, untuk memperbetulkan keadaan, walaupun telah dicuba melalui kes Anina lawan Najib Razak dan juga telah dicuba melalui kes 16 Jahanam UMNO yang telah cuba membubarkan UMNO pada tahun 2018, pun perkara itu berhenti di tahap mahkamah rayuan. So, selagi ada undang-undang yang mengatakan ahli tidak boleh cabar ke mahkamah, maka kalau yang dikatakan keputusan parti yang disyorkan oleh Zahid Hamidi yang awak sentuh tadi, ataupun Wan Junaidi yang mengatakan mereka sebenarnya meniat kalau keputusan parti gagalkan oleh ahli dewan rakyat, maka ahli dewan rakyat itu sepatutnya hilang kursi, tapi kononnya pada masa itu tidak dipersetujui 2/3 ahli, jadi mereka terpaksa buang, mereka terpaksa bagi keputusan sempit. Saya setuju patut buang yang tu sekarang ini. Kerana apa? Sebab kalau tidak dibuang, bayangkan seperti yang berlaku dalam pelantikan Perdana Menteri pada sebelum Anwar mengangkat sumpah 24 November. Pada masa itu, sebelum itu ada Perhimpunan Agung UMNO, dan semua telah setuju antara resolusi UMNO pada masa itu, no DAP, no Anwar, ya. Dan selepas pilihan raya, apabila dibentuk kerajaan campuran ataupun perpaduan ini, regardless about the type kerajaan, maka pada masa itu Zahid Hamidi mengatakan ini keputusan parti. Walaupun ramai tanya bila parti bersidang, bila masa dipanggil EGM untuk mengesahkan selepas kalah mahu atau tidak masih tubuhkan kerajaan Perdana Menteri, bila? Tidak ditunjukkan. Jadi dalam arti kata lain, ia adalah secara keputusan terus Presiden. Dalam keadaan Presiden membuat keputusan yang boleh dikatakan bercanggah dengan keputusan AGM ahli, bukankah perkara itu bukannya keputusan parti yang sah? Betul, betul. Dan kalau itu bukan keputusan parti yang sah, bukankah itu boleh dicabar? Boleh. Tetapi sekarang ini tidak boleh dicabar sebab Seksyen 18C wujud. Jadi kalau awak nak letak keputusan parti sebagai keputusan tertinggi yang perlu diikuti oleh ahli Dewan Rakyat secara individu, walaupun dalam pelantikan Perdana Menteri, maka awak kena bubarkan, batalkan Seksyen 18C. Berani tak parti batalkan 18C? So jangan cakap dalam satu nafas awak nak kononnya berlaku adil, tapi dalam nafas yang lain awak zalim. Awak kena buang Seksyen 18C yang zalim. Kalau awak buang 18C, maka orang yang tak puas hati dengan takrifan keputusan parti seperti no Anwar, no DAP, kemudian menjadi I1 Anwar, boleh dicabar di mahkamah. Biar mahkamah tentukan adakah itu keputusan parti ataupun keputusan individu. Sebab kalau itu keputusan individu, bukan keputusan parti, maka ahli Dewan Rakyat yang tak ikut tidak hilang kerusi. Tapi kalau itu keputusan parti, maka kalau dia tak ikut, barulah dia hilang kerusi. So nampak tak malangnya ahli Dewan Rakyat kita 222 orang. Saya perlu nyatakan di sini satu lagi, mereka tidak tahu undang-undang atau mereka tidak mahu tahu antara isu pelantikan Perdana Menteri dan Seksyen 18C serta Akta Pertubuhan. Bila dia orang buat-buat tak tahu, maka mereka mengelirukan rakyat. Maka mereka timbulkan keadaan-keadaan berkaitan takrifan Akta Anti Lompat Parti yang bukan saja dangkal tapi yang palsu. Pada hakikatnya mereka cuba gunakan hasrat rakyat
yang tidak mahu Sheraton move, gunakan itu sebagai alasan untuk kukuhkan kedudukan parti, kedudukan pemimpin-pemimpin yang buat keputusan. Itu pun mereka tak reti nak gubal akta yang boleh memihak kepada mereka. Sampai sekarang mereka tak boleh paksa ahli Dewan Rakyat untuk memilih Perdana Menteri ikut selera ketua parti masing-masing. Nampak tak? Okay, I hope dengan penjelasan ini boleh nampak setiap ujung pangkal. Sebab itu pada masa itu, sejak awal tahun 2022, apabila kerajaan mengatakan mereka sedang nak pindah, kami, ramai daripada kami pengamal undang-undang dan saya secara khususnya telah memberikan banyak cadangan termasuk pindaan-pindaan perlu kepada Akta Pertubuhan. Tapi jabatan kuasa yang ditubuhkan oleh Parlimen pada masa itu yang berjanji, ni PRU 14 ya, yang berjanji bahawa mereka akan menghubungi orang-orang luar daripada jawatan kuasa Parlimen untuk mendapat padaman, telah pun gagal. Secara peribadi mereka buat keputusan dan memberi andaian kepada orang rakyat biasa seolahnya perkara ini diselidik dengan terbaik dengan bantuan orang lain, sedangkan pesanan WhatsApp saya secara khusus kepada beberapa orang dalam jawatan kuasa itu tidak pun dilayan. Tak tahu lagi WhatsApp daripada pengamal undang-undang lain yang mana. Tapi walaupun mereka cuba gubal undang-undang itu, masih tak lengkap dan masih menimbulkan banyak persoalan. Banyak persoalan tentang kewarasan dan kepergunaan undang-undang ini yang tidak membantu mereka dan yang lebih penting tidak membantu rakyat. Adakah rakyat tahu kalau Sheraton Move nombor 2 berlaku, ianya menjadi sah? Selagi ada parti membuat keputusan bahawa mereka nak keluar daripada gabungan parti. Yang ni sekarang kita ambil Pakatan Harapan, bukan UMNO GPS atau tidak. Itu bukan gabungan parti. Itu membentuk kerajaan dengan memberi sokongan kepada Perdana Menteri. Itu boleh tarik balik, kita dah sentuh. Tapi katalah DAP dan Amanah dan PKR, mana-mana satu membuat keputusan parti nak keluar Pakatan Harapan. Macam mana Muhyiddin Yassin dan beberapa ahli Dewan Rakyat Bersatu membuat keputusan untuk bersatu keluar, bertentangan dengan undang-undang parti bersatu pada masa itu. Bukan dibuat oleh pengurusi Tun Dr. Mahathir pada masa itu, tapi mereka bawa pesan keluar. Jadi Sheraton Move. Katalah sekarang ada parti DAP, PKR ataupun Amanah buat perkara yang sama, keluar Pakatan Harapan dan jatuhkan Pakatan Harapan. Contohnya DAP 40 lebih kursi, jatuhkan Pakatan Harapan. Itu menjadi sah. Mandat yang diberikan oleh pengundi Pakatan Harapan kepada Pakatan Harapan dicabuli oleh Pakatan Harapan seperti mereka sendiri. Bagaimana yang berlaku, mandat yang diberikan kepada Bersatu dan Pakatan Harapan telah dicabuli oleh Bersatu sendiri, Sheraton Move. Itu menjadi sah walaupun dengan undang-undang anti lompat parti sekarang. Tahu tak? Jadi itu hasrat rakyat. Itu tak tercapai dan tidak akan tercapai dengan undang-undang anti lompat parti yang ada sekarang. Ya, separuh masak lah. Tak masak langsung. Yang ditipu. Fraud kepada rakyat. Undang-undang anti lompat parti, saya berani kata pada hari ini, adalah fraud, penipuan kepada rakyat. Okey. Jelas ya, saudara-saudari. Saya tahu ada ramai yang pakar-pakar kongsi ya, share macam-macam saluran lah. Jadi anda perlu pilih bahagian-bahagian yang sebab Tuan Hanif penjelasan dia agak sebenarnya merangkumi banyak aspek berhubung dengan Akta Anti Lompat Parti dari sudut apa yang dihasratkan, apa yang tercapai dan sebagainya. So anda perlu ulang siaran, rewind back, dengar, hayati dan faham. Ada banyak aspek. Tuan, saya ada satu soalan. Saya beri satu senario ya. Tujuan saya beri senario ni sebab saya nak elak sebaik yang mungkin untuk sentuh isu atau pemimpin sekarang lah. So satu senario. Tapi saya nak sentuh Anwar lah, dia Perdana Menteri. So katakan Anwar Jangan sentuh, silap sentuh jadi sexual misconduct. Betul. Tengok dah lupa dah. Maaf. Okey, katakan
ada 120 ahli parlimen Ya saya. telah besok mengisytiharkan tarik sokongan terhadap Anwar. Now 120 ni tak tepat. Maknanya kita sudah ada pembangkang. Maknanya ada beberapa ahli parlimen daripada kerajaan, katakan 40 blok kerajaan lah, blok kerajaan tarik sokongan. So Anwar katakan hilang majoriti. Baik. Okay. So kita sudah bincang lompat parti, tak lompat parti, perlu kosongkan kerusi, tak perlu kosongkan kerusi, dan kita sudah lihat bahawa ahli parlimen ada hak berperlembagaan dan mereka tidak perlu kosongkan kerusi. Okey. Tapi ada orang tanya saya, macam mana kalau speaker berbuat jahat dan arahkan dia kosongkan kerusi? Okey, so kita create the scenario. Katakan speaker berbuat jahat, dia suruh juga kosongkan kerusi. So maknanya jadi question mark lah. Sebab berdasarkan pemahaman kita, mereka sebenarnya tak payah kosongkan kerusi. Tapi speaker sudah bersetuju, mereka perlu kosongkan kerusi. So the next place is pergi bawa ke mahkamah. Betul tak? Tapi apa jua sekalipun, itu belakang kira. Sebab sebaik sahaja mereka isytihar tarik sokongan, sebaik sahaja sudah diketahui Anwar hilang majoriti, Anwar tetap perlu menghadap Seri Paduka Baginda Tuanku untuk sama ada letak jawatan atau mengusulkan pembubaran parlimen. Dan sekiranya Anwar mengusulkan pembubaran parlimen tetapi Tuanku tidak bersetuju, maka Anwar secara automatik hilang jawatan sebagai Perdana Menteri. Betul tak? Tepat sekali. Kalau speaker nak buat takrifan, sebab takrifan sama ada seseorang itu keluar parti atau tidak, di bawah perkara 49A diletakkan di tangan speaker. Ya, perkara itu akan pergi ke mahkamah. Dalam kes baru-baru ini di Sabah dan sebagainya ada pertikaian dan terdapat keputusan-keputusan preliminary interim. Tetapi perkara itu akan diputuskan secara mutlak oleh mahkamah. Betul, itu kemudian apabila seseorang yang telah tarik balik sokongan dan dengan yang lain mengakibatkan hilang majoriti 120, perkara itu yang berlaku dulu. Hilang majoriti berlaku dulu. Belum kosong kursi lagi. Kosong kursi adalah bila speaker mengatakan tindakan itu menjadikannya keluar parti. Tapi tindakan itu berlaku sebelum dia boleh diisytihar keluar parti. Jadi apabila dia telah pun melakukan tindakan untuk menarik balik sokongan, maka secara matematiknya, secara logiknya pun Anwar akan hilang kursi, akan hilang majoriti pada masa itu. Dan secara logiknya, secara matematiknya, di bawah perlembagaan, seseorang Perdana Menteri yang hilang majoriti pada bila-bila masa dia hilang majoriti, maka dia wajib di bawah perkara 43 Fasal 4 menghadap Tuanku seperti yang dinyatakan oleh saudara kita tadi untuk dua pilihan. Satu, tiga lah. Awal untuk memaklumkan dia sudah hilang majoriti. Kemudian dua pilihan dia ada. Sama ada dia terus nak letak jawatan, bagus. Kemudian Agong boleh buat keputusan apa yang dia nak buat. Atau kedua, dia masih lagi untuk mengusulkan pembubaran parlimen. So walaupun dia mengusulkan pembubaran parlimen, dan jika Baginda Tuanku berpendapat parlimen tidak boleh, tidak wajar, tidak harus dibubarkan, maka ketidaksetujuan, tidak berkenan Agong untuk pembubaran parlimen menjadikannya suatu keadaan di mana Perdana Menteri telah pun hilang jawatan sebagai Perdana Menteri. So pokoknya hilang jawatan. So bila itu berlaku, maka Agong teruskan dengan proses dia. Sama ada dia nak buat cara-cara lain atau cara-cara tertentu untuk menentukan ada atau tidak orang yang mempunyai sokongan majoriti. Itu nombor satu. Nombor dua, atau dia hendak bubarkan parlimen. Dua. Atau ketiga, dia buat cara lain. Mungkin dia nak buat cara urus tadbir negara di bawah Mageran seperti tahun 1969. Itu pilihan Baginda Tuanku. Nobody can say. Tidak ada orang hak yang mengatakan ini betul, itu salah, ini demokrasi, itu politik autokrasi. Tidak. Ini hak yang diberi di bawah perlembagaan demokrasi. Apabila perkara itu berlaku, maka sama ada perlu atau tidak
adakan PRK untuk kerusi yang diisytihar kosong oleh speaker, tertakluk kepada keputusan agung tu. Kalau agung dah bentuk kerajaan mengikut melantik Perdana Menteri lain contohnya, kerusi dikosongkan pun bukan disebabkan tarik balik sokongan, disebabkan pengisytiharan speaker. Dia tak menjejaskan kedudukan Perdana Menteri yang baru. PRK berjalan. Nampak tak? Nampak. Jadi inilah dia lumpung-lumpung alhamdulillah yang wujud di atas kesalahgunaan kuasa ahli-ahli parlimen untuk membuat undang-undang yang kononnya cuba memihak kepada mereka, tapi yang tu pun mereka tak boleh nak buat betul-betul. So bayangkanlah kedangkalan ahli parlimen yang kita ada di Malaysia sekarang ni. Saya minta maaf, saya kena nyatakan dengan jelas, sebab dalam mereka tidak semestinya membantu kepentingan rakyat, tapi kepentingan peribadi pun dia tak reti nak gubal dengan elok. Dah bacul. So coming back to that question, betul dia penarikan balik sokongan majoriti Perdana Menteri akan pertamanya menjatuhkan Perdana Menteri dulu sebelum isu berkaitan dengan ada atau tidak kerusi itu terkosong. Nombor dua, ada atau tidak kebawadulian di Pertuan Agong nak melantik sesiapa sahaja. Di sini saya nak selitkan sedikit tentang SD yang awak telah sentuh di peringkat awal. SD ini seperti yang dinyatakan adalah statutory declaration, akuan bersumpah. Akuan bersumpah ni dia tak wujud secara semena-mena daripada langit. Ada akta dia, akta kandung bersumpah. Di bawah akta itu, kalau mana-mana kandungan kandung bersumpah tu, akuan bersumpah tu palsu atau tidak betul, maka orang itu boleh dikenakan tindakan jenayah membuat akuan sumpah palsu di bawah akta itu. Tak ada hukuman dia. So, ini adalah satu dokumen teramat penting. Nombor satu. Nombor dua, tak semestinya Agong yang minta, tapi tak semestinya ahli Dewan Rakyat sendiri tidak boleh bagi. Itu adalah pilihan masing-masing. Yang ketiganya, memang kita mempunyai usul undi percaya dan usul undi tidak percaya yang boleh dibawa di parlimen. Tapi speaker mana, speaker adil yang mana yang akan benarkan usul undi percaya dibentangkan di parlimen? Tidak dibenarkan pada masa zaman Azhar, tidak dibenarkan naik. Kononnya ada urusan-urusan kerajaan yang lebih penting. Bagaimanakah urusan lain kerajaan lebih penting sedangkan integriti kerajaan itu dipersoalkan? Itu tidak dijawab. Dan begitu juga sekarang dengan Johari Abdul. Saya tidak pasti sama ada Johari Abdul akan benarkan sebab dia adalah lantikan kerajaan itu sendiri daripada parti kerajaan itu sendiri. Walaupun sememangnya dia perlu membuat keputusan yang adil. Adakah apabila ada usul undi tak percaya terhadap Perdana Menteri, partinya dia sendiri, dia akan berlaku 100% adil? Atau seperti mana yang berlaku dengan Speaker Azhar Harun berkaitan usul undi percaya tersebut? Banyak benda yang perlu ditanya. So sekiranya walaupun ada usul undi percaya, tapi sebab parlimen kita tidak matang, parlimen kita tidak 100% adil, bagaimanakah proses usul undi percaya ini akan sampai ke tahap untuk direalisasikan? Sebab itulah ada cara seperti SD. Sebab itu janganlah Zaid Hamidi yang tak tahu undang-undang nak bagi takrifan undang-undang untuk mengelirukan rakyat. Ya, sila faham. Kalau boleh sebagai rakyat, kita pun tak nak ahli Dewan Rakyat ke hulu ke hilir membawa SD hari-hari. Kita pun tak nak. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu, sekiranya ada pemimpin yang tidak mahu mengikut keputusan ahli Dewan Rakyat, mana katalah ahli Dewan Rakyat dah pergi jumpa Perdana Menteri, contohnya, saya tak kata itu berlaku. Kalau mereka jumpa, dia kata, Anwar, saya tak nak sokong dah awak, saya tarik balik. Adakah dengan itu Anwar akan secara sukarela pergi jumpa Agong? Kalau kita tak pasti pemimpin kita sesuci itu, bagaimana kita nak ikut sampai ke tahap itu? Kalau ada pemimpin macam zaman, saya perlu sentuh di sini, masa Sheraton Move, bila dah tahu ada Sheraton Move, dah jatuh majoriti di tangan Perdana Menteri ke-7 di bawah 112, tak ada orang perlu minta. Tun Dr. Mahathir sendiri telah ke istana pada jam 1 tengah hari Isnin 24 Februari 2020 untuk melaksanakan tanggungjawab di bawah perkara 43 Fasal 4.
Sebab kita boleh percaya integritinya. Kita boleh percaya keikhlasan dia untuk patuh perlembagaan. Tapi siapakah dalam 222 ahli Dewan Rakyat sekarang ni yang wujud di penggal 15 Parlimen ni yang kita boleh percaya sampai tahap macam tu? So, macam mana kalau mereka nak bawa SG ke hulu ke hilir? Itulah pilihan yang dia orang ada. Betul. Ini sebenarnya membawa kita kepada perkara terakhir yang saya nak bincang. Tapi sebelum tu saya nak beri satu pesan, ini pesanan peribadi saya kepada penontonnya. Saya dah sekian lama membaca banyak komen oleh Laskar Cyber ya. Tunggulah Sultan Johor masuk. Sebab ada ura-ura, ada desas-desus. Ini my message to the listening. Ura-ura atau desas-desus Anwar akan tumbang dan sebagainya. Kemudian ada Laskar belah-belah pro Pakatan Harapan masuk. Tunggulah Sultan Johor masuk. Dia akan selamatkan Anwar. Dia akan ni. So saya nak pesan kepada korang semua yang pro PH ni, Laskar Cyber ni, korang sebenarnya tak sedar ya, dan PH perlu ambil perhatian benda ni. Korang sebenarnya tak sedar what you are doing is awak sedang menghina Sultan Johor. Sebab awak mencadangkan Sultan Johor ni level dia adalah level Anwar. Dia kamcing dengan Anwar, dia akan, awak sedang menimbulkan satu konspirasi yang menghina Sultan Johor. So jangan jadi bodoh, jangan jadi lembu, berhenti benda tu sebab ianya akan memakan diri anda. Dan saya sebenarnya faham bila Sultan Johor membuat satu keputusan bahawa tidak akan ada pertemuan mana-mana pihak yang dibenarkan menghadap Sultan Johor sehingga 31 Januari. Dan saya setuju dengan keputusan Sultan Johor itu. Sebab korang-korang semua ni lah ya, buat kenyataan bodoh, kenyataan dangkal. Oh, tunggu Sultan Johor masuk. You don't samakan Sultan dengan pemimpin no matter what you feel about the Sultan ya. Ini pesan saya kepada Laskar lah, okey. Saya baca banyak komen, tetapi ada satu komen, dan jika anda ada soalan yang bagus, masukkan soalan yang bagus tu lah. Okey, educated question. Ada satu soalan yang sebenarnya diajukan oleh satu pengikut yang dikenali sebagai 0436. Okey. Selamat menonton ya, 0436, very unique name. Okey, soalan anda, kalau PMX tak mau letak jawatan, bolehkah Agong paksa PMX letak jawatan atau pecat PMX? Okey, terima kasih. It's a good question, dan sebenarnya saya ada buat satu live khusus untuk membincangkan perkara ni, tapi saya juga pernah menghubungi Tuan Hanif untuk membincangkan perkara ni. Penjelasan saya Tuan Hanif kepada penonton saya ialah begini. Seperti yang kita bincang tadi, apabila Perdana Menteri sah hilang majoriti, dengan apa jua cara sekalipun, asalkan yang di-Pertuan Agong berpuas hati Perdana Menteri hilang majoriti, sama ada menerusi akuan bersumpah ke, usul percaya ke, whatever. Bila tuanku dah puas hati, maka saya memaklumkan pada audiens saya, pihak istana ataupun pihak istana akan memaklumkan kepada Perdana Menteri bahawa tuanku berpuas hati Perdana Menteri telah hilang majoriti. Jadi langkah seterusnya adalah bagi Perdana Menteri untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk sama ada letak jawatan atau mengusulkan pembubaran Parlimen. Dan seperti yang kita bincang, jika sekiranya tuanku tidak mendapati perlunya Parlimen dibubarkan, maka secara automatik Perdana Menteri hilang jawatan. Walau bagaimanapun, berdasarkan soalan ini dan perbincangan saya, katakan Perdana Menteri enggan juga menerima hakikat bahawa dia telah hilang majoriti dan tidak mahu letak jawatan, tidak mahu menghadap Yang di-Pertuan Agong, maka jawapan saya kepada audiens saya adalah, tuanku boleh, kalau nak berlaku ekstrim, boleh berlaku ekstrim. Tuanku boleh kerah tentera atau polis atau kedua-duanya untuk mengheret Perdana Menteri untuk menghadap ke istana. Atau tuanku boleh menggunakan kuasa yang ada, kuasa mutlak budi bicara yang ada untuk memecat Perdana Menteri. Atau tuanku boleh, as you told me, mengarahkan, okey, beginilah, ahli-ahli Parlimen yang dah tarik sokongan terhadap Perdana Menteri, kita buat usul tergempar di Parlimen, dan di situ buat usul percaya atau tidak percaya. Tuan, what is your take on this? Sebenarnya kesemua cara yang dinyatakan oleh saudara Regi tadi adalah boleh digunakan pakai dalam keadaan kalau seorang Perdana Menteri yang tak ikhlas dan tak jujur kepada peruntukan perlembagaan, tak menghormati keluhuran perlembagaan, tidak mahu pun maklumkan kepada tidak mahu pun menghadap tuanku berkaitan kehilangan majoriti. Tapi sebagai tambahan, kita ni kaya dengan adat perlembagaan sendiri, satu konsep takrifan perlembagaan
adalah tertakluk kepada convention. Selain daripada 3-4 contoh yang diberikan oleh saudara lagi, yang saya katakan adalah sah dan teratur. Satu dia macam ni, setiap hari Rabu ada mesyuarat jemaah menteri. Dan pada setiap hari yang ada mesyuarat jemaah menteri, Perdana Menteri akan menghadap dulu kepada Agong. So, selama tempoh yang kita ada Malaysia ni, Perdana Menteri akan menghadap Agong pada setiap hari mesyuarat kabinet. Jadi kalaupun lah Perdana Menteri tak mau menghadap tuanku, mengatakan dia dah hilang majoriti, semestinya lah pada hari Rabu setiap minggu dia kena juga menatap muka baginda tuanku. Betul tak? So bila dia menatap muka baginda tuanku, walaupun dia tak mau bagi tahu sekalipun dia hilang majoriti, kalau pesanan itu sudah sampai ke telinga, ke pintu istana, maka semestinya lah baginda tuanku akan tanya, apa ni Perdana Menteri? Saya baru dapat satu taklimat, baru dapat satu utusan oleh beberapa ahli Dewan Rakyat yang dulu sokong awak, sekarang mengatakan mereka telah tarik balik. Mereka kembarkan pula apa yang dipanggil sebagai surat akuan. Dan kemudian mereka juga nyatakan surat akuan itu telah diserahkan kepada awak pun dah 2-3 minggu. Patutnya awak maklumkan kepada beta, tapi sampai hari ini tak dimaklumkan kepada saya. Tapi bila saya dapat surat ni 2 malam sudah, saya kena tanya awak lah. So bukankah dengan itu kebawadulian di Pertuan Agong tanpa perlu kerah tentera ke polis ke, ataupun tanpa pun perlu usul undi tak percaya atau percaya yang mungkin speaker tak bagi ke apa ke, boleh melaksanakan tanggungjawab beliau melalui custom yang ada, iaitu setiap hari Rabu nak tak nak Perdana Menteri kena jumpa dia. So katalah Perdana Menteri tak mau jumpa dia hari Rabu tu, nampak sangat dia sudah hilang majoriti. Kan? Nampak sangat dia sudah hilang majoriti. Kenapa? Selepas 52 minggu dah 60 tahun Malaysia merdeka, dah berapa dah tu? Berapa ratus, berapa ribu perjumpaan dengan tuanku. Kali ni pertama kali Perdana Menteri tak jumpa saya. Ni pelik ni. So ada cara-cara lain, macam-macam cara yang mungkin rakyat berada di luar tidak dapat nak kenal pasti sebab mereka tidak terlibat dalam tadbir urus negara. Tapi yakinlah, mana-mana Perdana Menteri tidak mungkin akan boleh menyembunyikan kehilangan majoriti sampai ke kiamat. Bayangkan kalau itu berlaku, maka mereka yang telah menarik sokongan membuat satu sidang media secara siaran secara langsung melalui Astro Awani, TV3, RTM ataupun CNN sampai ke luar negara. Semua beratur 60 orang tarik balik sokongan. Kami A bin B, C bin D, E anak kepada F, G son of H. Sebelum ini telah pada sekian hari bulan memberi sokongan majoriti kepada Perdana Menteri. Pada hari ini mengesahkan di hadapan anda semua secara langsung. Kami sudah pun 3 minggu lalu dan 23 jam yang lalu menarik balik sokongan kami. Dan sepatutnya dia menghadap tuanku, dia tak buat. Kalau jadi macam tu, mana dia nak letak muka? Bukan saja dia hilang majoriti, muka pun dia hilang. Walaupun ramai mungkin kata dia tak ada muka, itu saya tak nak sentuh. Sebab saya cuma memberi komen di sini sebagai pengamal undang-undang dalam konsep kedaulatan undang-undang. Tapi ramai akan cakap macam-macam. Pokoknya macam-macam cara ada. Cuma jangan risau, ya. Bukan sampai ke tahap boleh tunggu simpan sampai kiamat. Tak boleh. Jangan lupa sebelum kiamat adanya Dajjal. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Tuan Hanif. Dan soalan yang bagus, oleh mana pergi budak tu? 0436. Ingat Tuan Hanif? Ya, awak sebut tadi. 0436 mana pergi budak ni? Dia hilang mesej. Ya, satu soalan yang bagus. Soalan yang bagus. Dan nombor pun cantik juga, 0436 ya. Tapi agama melarang lah untuk beli. Thank you. And kita sudah sampai ke penghujung siaran. Dan seperti saudara-saudari boleh lihat, okey, contoh ada yang komen secara peribadi kot. Ada 700, which is very good, 797 menonton. Lazimnya siaran begini
dia akan cecah 3,000, pernah saya sampai 7,000. Inilah yang dikatakan shadow ban. Okey, shadow ban ni maksudnya pencapaian tu ditekan, pemberitahuan dihalang, ya. Dan ini berlaku kepada hampir atau ramailah yang dikira mungkin mereka rasa orang tu efektif ke whatever lah, I do not know, tetapi ramai kena di bawah pentadbiran ini. Saya cuma tak nak kata pentadbiran ini yang bertanggungjawab, saya tak ada bukti, tetapi ianya berlaku di bawah pentadbiran ini. So anyway, satu sesi yang secara peribadi dalam banyak-banyak sesi yang telah saya adakan dengan Tuan Hanif, ini saya kira paling menarik, yang paling saya puas hati, ya, sebab matlamat tercapai. Dan saya rasa kita semua hendak kata-kata penutup daripada Tuan Hanif, ya, untuk memberi, ya, a message to the rakyat, ya, dengan perkara-perkara yang telah kita bincang. Sebab rakyat ni sekarang ni, mereka tengah dilembukan oleh pelbagai pihak, so tanpa menamakan pihak manalah. Jadi saya rasa sedikit sebanyak kita sudah bring them on the right direction. Ada apa-apa kata akhir dari Tuan Hanif, ya, nasihat kepada rakyat, ya, apa yang perlu dengar, apa yang tak perlu dengar. Kalau saya beritahu rakyat beginilah. Okey, ada ura-ura, ada desas-desus this going to happen. Saya rasa Tuan Hanif pun ada dengar, penjual roti canai pun ada, semua ada dengar, kan. Atau itu semua tolak tepi. Untuk 2-3 minggu ni just faham asas perlembagaan persekutuan. Okey, kalau kita tahu ketua parti tidak ada, semuanya kestabilan kerajaan ni terletak di tangan ahli-ahli parlimen, so kita fokus kat situ, tak payah nak dengar ketua parti dan sebagainya. Apa nasihat Tuan Hanif kepada rakyat? Ya, pertama sekali, betul, setakat mana yang boleh, baiklah ikut penerangan-penerangan daripada orang yang tidak mempunyai kepentingan. Orang yang tidak mempunyai kepentingan tapi yang berani menyatakan yang betul, iaitu pihak-pihak pengamal undang-undang, pihak academician, pihak penganalisis politik yang neutral dan tidak memegang atau bergerak sebelah. Ambil pandangan mereka, yang tu yang utama untuk faham. Keduanya, buka perlembagaan. Perlembagaan ni tulis dalam bahasa Melayu pun ada tafsirannya. Dia ada 183 perkara saja. Memang lebih daripada itu sebab ada yang A, B, C dan sebagainya. Tapi cukup mudah untuk dilihat. Baca balik perkara daripada 30 sampailah tamat bab berkaitan dengan eksekutif. Di situ terletaknya isu berkaitan dengan kuasa Perdana Menteri, kuasa agung, pelantikan Perdana Menteri. Baca yang tulis semua di situ apa yang kami sentuh. Kemudian barulah awak dengar alasan-alasan dangkal palsu daripada pemimpin politik. Tak kisahlah pemimpin politik itu datangnya daripada kerajaan Pakatan Harapan dan Perpaduan atau campuran ini, ataupun datangnya daripada pembangkang seperti Perikatan Nasional Bersatu dan PAS. Dengar itu sebagai las untuk semak betul atau tidak. Sebab seperti mana mereka telah cuba gubal undang-undang anti lompat parti yang memihak hak mereka sebagai pucuk pimpinan parti, yang gagal mereka gubal pun seperti itu jugalah mereka akan cuba memberi pandangan yang memihak kepada mereka, tapi tak semestinya yang betul dari segi keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Walau apa sekalipun, at the end of the day, saya yakin, saya percaya dan saya yakin Kebawah Duli Yang di-Pertuan Agong yang mempunyai kuasa mutlak dalam penentuan perkara ini akan seperti mana yang dilakukan beberapa kali sebelum ini oleh Kebawah Duli Yang di-Pertuan Agong, yakni Sultan Pahang yang tinggal baki ihsan beliau untuk menjadi ketua negara kita, lebih kurang tak sampai 3 minggu lagi. Saya yakin akan dilaksanakan tanggungjawabnya sekiranya dalam tempoh sehingga 31 Januari ataupun oleh Sultan Johor selepas tempoh 31 Januari, iaitu mulai 1 Februari, berpandukan kepada peruntukan perlembagaan dan semangat perlembagaan. Tidak ada mana-mana daripada mereka pada bila-bila masa atau yang sebelum daripada ini atau yang akan datang insya-Allah yang akan cuba dalam pahaman dangkal pemimpin politik konon yang bermain politik. Mereka akan melaksanakan tugas sebagai ketua negara berpandukan kuasa yang diberi oleh perlembagaan.
Lebih atau kurang saya minta maaf. Yang baik dan tepat semestinya lah dari Allah, yang kilaf dan hincang kelemahan diri saya sendiri. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Tuan Hanif. Terima kasih. Itulah siaran kita hari ini, saudara-saudari, dan saya ini sebenarnya siaran-siaran begini ialah satu dokumentasi. Dokumentasi can also include audio video okey, ini satu bentuk dokumentasi yang penting yang anda perlu simpan dan rujuk. Kadang-kadang kita perlu balik ke depan dan sebagainya untuk memahami apa yang telah dibincangkan, hayatinya dan share ramai-ramai dalam zaman shadow ban ini. Terima kasih kerana memberi sokongan. Saya sentiasa cuba untuk memberi penjelasan sebaik yang mungkin kepada rakyat. Itu misi utama saya, kerana apabila berlaku kekeliruan, rakyat akan cari satu penjelasan yang boleh memberi mereka ketenteraman. Okey, inilah apa yang sedang berlaku atau inilah realitinya dan sebagainya. So itu adalah antara fungsi saya yang saya lakukan secara sukarela. Terima kasih Tuan Hanif kerana sudi bersama kami. Dan jangan lupa share ramai-ramai, sertai Telegram saya Regi Jesse Rita Udin, di mana saya akan membuat banyak pengumuman di sana kelak. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia.